Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera panel juri serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah, bersempena dengan seminar antarabangsa Guru-Guru Asia 2022, kumpulan kami yang terdiri daripada guru-guru RBT di 3 buah sekolah akan membentangkan satu kajian tindakan berkaitan subjek reka bentuk dan teknologi RBT sekolah rendah. Sebelum itu, saya perkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Nurhaida binti Mustafa dari SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Selangor. Sahabat-sahabat saya, Nurmai Suzila binti Ahmad Sahmi dari SK Bandar Rincing, Semanyah, Selangor. Dan Nurul Ayuni binti Ahmad Fuad dari SK Taman Universiti Seri Kembangan, Selangor. Tajuk kajian kami ialah implikasi penggunaan gadget dalam pembangunan pengaturcaraan mikropengawal reka bentuk dan teknologi RBT sekolah rendah. Kajian ini dijalankan untuk membantu murid meningkatkan tahap pemahaman, kemahiran dan tahap penguasaan dalam tajuk pembangunan pengaturcaraan mikropengawal. Seramai 52 orang murid tahun 5 SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya, 50 orang murid SK Taman Universiti dan 44 orang murid SK Bandar Rincing terlibat dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan peningkatan kepada tahap pemahaman, kemahiran dan tahap penguasaan murid dalam tajuk tersebut. Sebagai pengenalan, untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, KSSR RBT Semakan 2017 dibina selaras dengan perubahan dalam pendidikan negara dan perkembangan teknologi masa kini. Oleh itu, murid perlu didedahkan dengan elemen STEM bagi mendepani cabaran revolusi industri 4.0. Seiring dengan itu, tajuk pembangunan pengaturcaraan mikropengawal diperkenalkan. Walau bagaimanapun, pengajaran dan pembelajaran tajuk ini memerlukan perkakasan seperti komputer dan komputer riba. Malangnya, guru RBT menghadapi kekalangan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran tersebut. Justru, kajian ini dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Untuk penyataan masalah, kami melihat data pentaksiran berasaskan bilik darjah dan mendapati kebanyakan murid tahun 5 hanya mendapat tahap minimum iaitu tahap 3 dan sangat sedikit murid mendapat tahap 6. Masalah kekurangan komputer dan komputer riba juga dilihat memberi kesan kepada pengajaran guru. Berikut merupakan data-data PBD untuk ketiga-tiga buah sekolah bagi tahun 2021. Jika kita lihat murid-murid yang mendapat pencapaian tertinggi iaitu TP6 sangat sedikit. Kebanyakan murid hanya mendapat tahap penguasaan minimum iaitu TP3. Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus. Objektif kajian secara umum adalah untuk mengenal pasti implikasi penggunaan gadget dalam pembangunan pengaturcaraan mikropengawal, reka bentuk dan teknologi RBT sekolah rendah. Terdapat 3 objektif khusus. Yang pertama, menentukan implikasi penggunaan gadget terhadap tahap pemahaman dan kemahiran murid untuk mengaplikasikan mikropengawal dalam pembangunan pengaturcaraan. Kedua, mengenal pasti implikasi penggunaan gadget bagi meningkatkan tahap penguasaan murid dalam tajuk pembangunan pengaturcaraan dalam mikropengawal. Dan yang ketiga, menentukan implikasi penggunaan gadget terhadap pembelajaran murid. Seterusnya ialah metodologi kajian. Dalam metodologi kajian, kami menggunakan 3 kaedah utama. Yang pertama ialah perancangan tindakan. Yang kedua ialah pengumpulan data. Dan yang ketiga ialah menganalisis dan menyemak data. Mari kita lihat secara ringkas kaedah yang telah kami pilih. Untuk perancangan tindakan, kami telah memilih pelan intervensi 5 langkah atau PIL. Dalam PIL, dia telah menggariskan 5 langkah utama. Pertama ialah mengenal pasti sasaran, kedua memahami punca masalah, ketiga menenarai cadangan intervensi, keempat membuat prioriti intervensi dan kelima menyedia pelan tindakan. Mari kita lihat secara ringkas. Untuk langkah mengenal pasti sasaran, kami telah memilih murid tahun 5 bagi ketiga-tiga buah sekolah tersebut. Bagi memahami punca masalah, kami telah mengenal pasti 4 punca. Yang pertama ialah kekurangan komputer dan komputer riba di sekolah. Yang kedua, murid terlalu ramai di sebuah kelas. Ketiga, pentaksiran tahap penguasaan murid tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dan juga yang keempat, guru kurang mahir untuk menyampaikan tajuk terutamanya berkaitan mikropengawal. Seterusnya, langkah ketiga menyenaraikan cadangan intervensi. Terdapat 4 cadangan yang telah kami senaraikan. Yang pertama ialah mengadakan bengkel pengaturcaraan mikropengawal menggunakan gadget. Yang kedua, melaksanakan kelas tambahan. Yang ketiga, mengadakan kelas secara dalam talian. Dan keempat, membuat perbincangan dalam kumpulan kecil. Bagi langkah keempat, itu membuat prioriti intervensi. Untuk ini, kami telah memilih mengadakan bengkel mikropengawal. Dalam bengkel ini, murid akan didedahkan dengan penggunaan gadget dan juga aplikasi Make untuk Arduino Uno dan juga Netcode untuk Microbit. Akhir sekali ialah menyediakan pelan tindakan. Pelan tindakan ini disediakan sebelum dan diteruskan dengan semasa dan juga selepas bengkel.
Kaedah yang kedua ialah pengumpulan data. Data dikumpul melalui 4 cara iaitu melalui urang soal selidik, yang kedua pemerhatian, yang ketiga temu bual dan juga yang terakhir analisis dokumen. Kaedah yang terakhir menganalisis dan menyimak data melalui 4 cara juga iaitu melalui soal selidik, yang kedua pemerhatian, yang ketiga temu bual dan yang keempat analisis dokumen. Seterusnya dapatan kajian. Terdapat 3 dapatan atau input yang kami perolehi. Yang pertama ialah peningkatan tahap pemahaman dan kemahiran murid untuk mengaplikasi metode pengawal dalam pembangunan pengaturcaraan. Yang kedua adalah peningkatan pencapaian tahap penguasaan murid dalam tajuk pembangunan pengaturcaraan dalam metode pengawal. Dan yang ketiga adalah memberi kesan positif terhadap pembelajaran murid. Mari kita lihat data-data yang kami perolehi. Untuk input 1, ini ada data yang kami perolehi daripada SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya, perbezaan data sebelum dan juga selepas bengkel dijalankan. Di SK Taman Universiti, di SK Bandar Rincin. Kesimpulannya terdapat peningkatan tahap pemahaman dan kemahiran murid yang ditunjukkan di ketiga-tiga buah sekolah tersebut. Input yang kedua adalah peningkatan pencapaian tahap penguasaan murid PBD, pentadbiran bilik darjah. Ini adalah data yang diambil beza sebelum dan juga selepas bengkel dijalankan di SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya. Menunjukkan berlakunya peningkatan pencapaian tahap penguasaan murid. Input yang ketiga memberi kesan positif terhadap pembelajaran murid. Ini gambar-gambar yang telah kami ambil semasa bengkel dijalankan di SK Taman Dr. Ismail Jaya, di SK Taman Universiti dan juga di SK Bandar Rincin. Kelihatan murid teruja. Dan ini adalah respon atau pemaklum balas temu bual melalui Telegram. Berdasarkan dapatan kajian yang telah diperolehi berkaitan penggunaan gadget dalam reka bentuk pengaturcaraan mikropengawal, didapati terdapat implikasi positif terhadap pembelajaran murid di sekolah. Secara tidak langsung, pengajaran guru juga menjadi lebih mudah. Tahap pemahaman dan kemahiran murid dilihat semakin bertambah. Begitu juga dengan tahap penguasaan murid dalam pentadbiran berasaskan bilik darjah. Pembelajaran murid juga menjadi lebih menyeronokkan dan murid bersemangat untuk belajar. Seterusnya, semua implikasi positif ini membuktikan bahawa kajian yang dijalankan dan wajar diperluaskan lagi supaya dapat dimanfaatkan oleh guru-guru RBT sekolah rendah di seluruh Malaysia. Seterusnya, implikasi kajian. Implikasi kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD merangka kursus yang berkesan, menjalankan kajian dan membuat penambahbaikan, membuat modul berkaitan. Yang kedua, implikasi kepada pihak sekolah, menyokong dan memberikan kerjasama serta gerakan kepada guru-guru RBT, mengadakan latihan dalam perkhidmatan. Ketiga, implikasi kepada guru, proaktif dan bersedia untuk melaksanakan pengajaran menggunakan gadget dalam pembelajaran. Yang keempat, implikasi kepada ibu bapa bekerjasama dengan pihak sekolah menyediakan gadget yang sesuai dan memberi kebenaran kepada murid. Seterusnya ialah tindakan susulan. Sebagai langkah permulaan, bengkel pembangunan pengaturcaraan mikropengawal telah dilaksanakan dan akan dijalankan kepada guru-guru RBT sekolah rendah di beberapa daerah dalam negeri Selangor. Pertama ialah pendedahan kepada guru-guru RBT, daerah petaling perdana dan petaling utama. Kedua, pendedahan kepada guru-guru RBT di SK Bandar Rincin Hulu Langat. Seterusnya, pendedahan kepada guru-guru RBT di daerah Hulu Langat yang dilaksanakan pada 13 dan 14 Julai. Seterusnya ialah kajian masa depan. Yang pertama, disarankan kajian akan datang meliputi lebih banyak sekolah agar memperoleh hasil dapatan yang menyeluruh serta dapat menunjukkan perbezaan yang jelas di antara sekolah. Yang kedua, disarankan kajian yang seterusnya dapat merangkumi sekolah yang berada di luar bandar agar mendapat responden yang meliputi pelbagai tahap dan hasil dapatannya boleh digeneralisasikan kepada semua pihak. Ketiga, kajian ini lebih berkesan sekiranya dijalankan dalam jangka masa yang panjang supaya ketetapan data lebih kukuh. Kesimpulan dari kajian ini ialah kajian yang dijalankan ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terbabit untuk mempelbagaikan lagi kaedah serta teknik bagi meningkatkan tahap pemahaman dan kemahiran murid membina pengaturcaraan dan mengaplikasikannya ke dalam mikropengawal. Seterusnya, semoga penggunaan gadget yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pembangunan pengaturcaraan mikropengawal ini dapat diperluas dan digunakan oleh guru-guru RBT sekolah rendah di Malaysia bagi membantu mereka menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.